السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni kita sambung bacaan kitab Syarah Riyadhus Salihin. Hadis yang pertama dalam Babur Raja, bab mengharap ataupun bab pengharapan. Hadis 412. وعن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, dan sungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, dan Nabi Isa itu adalah kalimah Allah Ta'ala yang Allah campakkan kepada Maryam, dan ruh ciptaan Allah Ta'ala, dan syurga itu benar dan neraka itu benar, nescaya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga mengikut apa yang telah dia amalkan semasa di dunia. Di mananya dia tak sunyi daripada amalan lah. Untuk masuk syurga tak sunyi daripada amalan, sama ada amalan yang zahir ataupun amalan yang batin. Jadi mana dalam istilah kita panggil mengucap dua kalimah syahadah lah. Barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu pun, dan dia maknanya mengetahui dan mengakui bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi maknanya syurga benar, neraka itu benar, yang kedua-duanya telah pun wujud diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi apapun, walaupun begitu, maknanya kita mesti tunaikan rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah yang apabila kita mengucapkannya. Yakni bukan kita mengucap begitu saja kan, sebagaimana kita minum air saja lalu macam tu saja, tak. Mestilah ucapan itu disertai dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama tentang syarat la ilaha illallah. Di antaranya adalah ilmu. Mana kita mengucap tu dalam keadaan kita mengetahui. Ramai orang boleh mengucap. Ramai boleh mengucap kan. Hatta kita kata, yalah, macam orang tak Muslim kan, Cina Muslim ke, Cina tak Muslim ke, India ke yang tidak Muslim. Mereka duduk dalam komuniti orang Islam yang mereka mendengar lawangan azan setiap waktu, sehari 5 kali dia dengar, sampai mereka boleh hafal mungkin. Mereka boleh hafal azan kan. Jadi mereka tak faham. Dia punya konsekuensi dia, maksudnya tuntutan dia, akan mereka tak faham. Maknanya sebut macam tu saja, suruh dia sebut la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia tak tahu apa benda tu. Tanya dia apa tu, tak tahu apa. Dengar orang sebut dia. Dia mesti ada ilmu. Syarat untuk sah la ilaha illallah itu mesti ada ilmu tentangnya, bahawa Allah itu Maha Esa, Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali hanyalah Dia saja.
yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang dia sebut tentang dirinya dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sebut tentang Allah Ta'ala dalam hadis-hadisnya, yakni sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi maknanya syarat yang pertama mesti ada ilmu lah, pengetahuan tentang la ilaha illallah tadi, bukan sebut macam tu saja tanpa faham dan tanpa pengetahuan. Yang keduanya, bila kita sebut itu mesti yakin lah, yakin bahawa tiada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah saja. Hanya dia yang layak. Mesti yakin lah. Kalau ragu-ragu, betul ke Allah tu Maha Esa, betul ke? Jadi maknanya tak sah la ilaha illallah tadi, ya kan? Kemudian dia mesti menerima lah. Bila sebut la ilaha illallah, dia menerima segala perintah Allah Ta'ala dan menerima bahawa Allah itu Maha Esa, dan dia kena menerima bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali dia ada qabul. Kemudian dia kena patuh lah pada segala titah perintah Allah Ta'ala. Bila Allah sebut, Allah suruh kita sebut la ilaha illallah, maknanya nafikan segala bentuk ubudiyah, perhambaan diri kepada selain Allah, patuh. Kemudian kita jujur dalam menyebut la ilaha illallah tadi, jujur, bukan ada paksaan. Dia kalau orang paksa tak sah. Yang orang tak pistol kat kepala, mengucap dua kalimah syahadah, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pun sebut, maknanya dia sebut dalam keadaan dia tak jujur, tak sah la ilaha illallah dia. Kalau dia mati, dia dalam neraka kekal abadi. Kemudian dia sebut dalam keadaan dia tu ikhlas, memang ikhlas, ya kan? Semata-mata sebut ikhlas dia kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia ada kecintaan dia, mahabbah, dia mencintai la ilaha illallah tu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dia kenal Allah, maka dia akan mencintai lah. Kemudian yang terakhirnya ialah kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah. Ini syarat la ilaha illallah. Walaupun kita tak hafal, tapi kita boleh faham, ya. Kemudian Nabi SAW sebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Jadi makna syahadah Muhammad apa dia? Makna syahadah Muhammad Rasulullah ialah membenarkan pada apa yang Nabi SAW ceritakan, khabarkan. Kita membenarkan, mengakui kebenaran apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu perkhabaran Nabi SAW? Jadi mana mesti kena belajar lah. Mesti kena menuntut ilmu, kan? Cari ilmu untuk kita mengetahui setiap perkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Itu maknanya makna syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita mentaatinya. Sudah kita membenarkan apa yang dia bawa, apa yang dia cerita, maka kita mentaatinya pada perkara yang dia perintahkan, dan meninggalkan perkara yang dia SAW larang ataupun tegah. Ini makna syahadah Muhammad Rasulullah SAW. Baik. Dalam riwayat Muslim, satu riwayat dalam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempersaksikan bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Maknanya dia bersaksi macam mana? Dia menunaikan segala tuntutan lah. Dia menunaikan segala syarat dan rukun. Rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat. Dan tuntutan la ilaha illallah tadi maknanya buat apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, maka Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Bukan maksud semata-mata sebut je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okey, kan, Allah haramkan daripada neraka. Bukan maksud gitu je. Maksudnya dia kena laksanakan segala tuntutan tadi, yang mana tuntutan itu diketahui dengan menuntut, belajar, maknanya daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis juga menjelaskan kepada kita bahawa tidak akan masuk syurga melainkan jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman, dia hanya yang boleh masuk syurga hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tak beriman tidak akan dapat masuk syurga selamanya. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang darjat hamba, darjat orang yang beriman. Darjat yang tertinggi bagi orang yang beriman adalah darjat hamba bagi Allah, abdan lillah,
Maknanya abdan, hamba bagi Allah Ta'ala secara hakiki, secara hakikat. Maknanya orang tu dia menghambakan diri dia sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Tuhan kata? Ya. Apa Tuhan larang? Maka dia pun tinggalkan. Apa yang Tuhan suruh, dia buat tanpa dia persoalkan. Ya. Jadi maknanya sami'na wa ata'na. Macam para sahabat radhiyallahu anhum kan. Dia pun hanya kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tahan. Baik, hadis juga menjelaskan bahawa barang siapa yang mati di atas iman, ya, dan dia melakukan dosa-dosa, ya, dia buat dosa, ada dosa besar yang dia buat, ya, maka dia masih lagi dikira sebagai orang beriman lah. Dia mati sebagai orang beriman walaupun dia ada buat dosa dan sebagainya, dosa kecil, dosa besar, tak mengeluarkan dia daripada dia panggil lingkungan keimanan. Melainkan bahawa iman itu dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman kita boleh tambah, boleh kurang. Tambah macam mana? Bertambah-tambah dia dengan kita memperbanyakkan ketaatan, dengan kita memperbanyakkan amal ibadah. Kan? Apa dia amal ibadah? Segala perkara yang Tuhan suka. Cakap yang baik, kan? Solat, puasa, zakat, haji, kan? Suruh kepada kebaikan, larang daripada kemungkaran, tolong orang, kan? Jumpa orang senyum, itu semua pahala. Sabar di atas ujian, ujian lepas ujian, ujian lepas ujian, tak habis-habis ujian. Dia tak merungut pun. Dia tak merungut pun di atas segala ujian yang menimpa dia, kan? Lepas ujian ni, ujian tu pula macam-macam ujian dia hadapi, yang sebenarnya Allah Ta'ala nak cucikan dia, nak bersihkan dia. Bila nanti dia jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dia tu bersih, suci, ya kan? Macam kain putih, tak ada warna-warna yang hitam tadi kan, tak ada titik-titik tu, mana yang titik hitam tak ada. Dia bersih dan darjat dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah manusia yang paling banyak ujian mereka, yang paling berat ujian mereka. Dan kita orang-orang beriman, maknanya Allah Ta'ala uji kita mengikut kadar keimanan kita. Macam mana yang kita alami hari ni lah, ujian lepas ujian kan. Tak habis-habis lagi PKP kan, berapa lama dah? Daripada bulan 4 dulu sampai dan ni dah bulan 10 dah. Dekat dah 6 bulan lah. 6 bulan kan. Jadi dan kita pun tak tahu sampai bila akan berterusan keadaan yang begini kan. Tapi ni adalah ujian, yang mana dengan ujian tu Allah nak bersihkan orang-orang yang beriman. Ujian ini Allah nak sucikan, nak hapuskan dosa-dosa orang-orang beriman yang beramal soleh, ya kan? Yang dia ni rasa kepayahan. Dan kita baca hadis kan, hadis kita ni kalau kena duri kecil pun kan, maknanya itu dia panggil kafarah, pengampunan dan penyucian dosa daripada Allah Ta'ala untuk kita. Dan kita ni kalau terkena tulang ikan, kita makan nasi tercucuk. Bukan saja kita nak cucuk jari kita dengan tulang ikan, tercucuk. Bisanya tulang ikan ni, ya, tercucuk tulang ikan tu pun hanya Allah Ta'ala nak cuci dosa kita. Allah nak bagi kan. Jadi maknanya kita orang beriman diajar, apabila kita mendengar khabar keburukan ataupun kena musibah, terkena tulang ikan tadi kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita akan dapat pahala. Lekat tulang ikan makan nasi, tercekik tulang ikan kan, tulang kecil-kecil tu umpamanya, tak selesa. Jadi kita ni nak ceritanya dalam keadaan kita tak selesa pun dapat pahala. Nak contoh Allah Ta'ala ni maha kaya. Tak selesa macam mana? Tak selesa mungkin cuaca panas, kipas tak berfungsi ke, kan? Elektrik terpadam, terputus ke, kan? Itu semua pahala tu. Kita kena ingat, cepat-cepat kita hadirkan bahawa inilah dia ujian, kan? Ujian yang mana Allah nak hapuskan dosa kita daripada sebesar-besar hingga kepada sekecil-kecil dosa tadi. Cumanya yang kita tahu, dosa besar dia berhajat kepada taubat yang khusus lah. Dosa besar dia kena ada taubat khas. Dosa-dosa kecil ni dia terampun macam hadis yang Nabi SAW sebut, antara solat dengan solat, selepas solat itu dia pengampunan dosa di antara dua solat. Kemudian kepada Jumaat juga, kita sebenarnya minggu ni Jumaat ni, kemudian mari Jumaat depan dia terhapus dosa kita antara dua Jumaat ni.
Kemudian Ramadan. Ke Ramadan pula menghapuskan dosa di antara Ramadan tadi. Ramadan ni, lepas tu kita hidup pula Ramadan yang akan datang. Maka bila masuk Ramadan tu, dosa kita yang sebelum tu terampun. Yang dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa besar dia berhajat kepada taubat yang khusus. Kan? Kemudian cerita maknanya, hadis kita dah baca dulu dah. Kan? Hadis nombor 113 macam tu lah. Jadi maknanya, Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni kelebihan pahala. Selangkah ke masjid, kan, kita maknanya kita berwuduk di rumah kita elokkan wuduk, sempurnakan wuduk, kemudian kita keluar rumah kita, keluar memang nak pergi solat. Memang nak pergi solat. Terhapus satu langkah, terhapus satu dosa, terangkat satu derajat. 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Setiap kali jauh rumah kita dengan masjid, lagi jauh rumah kita dengan masjid tadi, maka lagi banyak dosa yang terhapus, lagi tinggi darjat kita terangkat di sisi Allah Ta'ala. Nak cerita tentang maha murahnya Allah Ta'ala, maha kayanya Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dia. Jadi itulah dia maknanya bagaimana kita mendepani keadaan hari ini kan, yang begitu kita kata merunsingkan kita lah. Kerunsingan itu sendiri adalah maknanya penyucian dosa. Kita rasa runsing kan, rasa tak seronok ni. Sebenarnya rasa tak seronok tu penyucian dosa. Jadi maknanya kan, Nabi kata hatta syauki yashukuha, kama qala sallam, sehingga kena duri kecil pun. Jadi maknanya apa yang kita rasa kacau dalam jiwa kita ni tak seronok, dan kita istighfar, ya Allah, kan, istighfar. Maknanya cuba untuk menenangkan jiwa kita. Di situ Allah Ta'ala nak cuci dosa kita. Cuci dosa kita. Bila kita ingat itu, maknanya itu satu motivasi. Dia orang beriman, dia apa keadaan pun dia macam tu ya. Dia normal. Mari musibah apa benda pun, macam mana keadaan pun, macam itulah keadaan dia. Ya kan? Maknanya wajah dia sentiasa macam tu. Sentiasa ada harapan kepada Allah. Jadi orang ni bila dia ada harapan, dia seronok. Dia ada motivasi diri dia. Harapan. Dia mengharap sesuatu kebaikan daripada Allah Ta'ala. Sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita berdoa benda ni selalu kan. Siapa orang kata, kita berdoa selalu tapi tak terangkat lagi musibah ni. Ya, itulah dia hasanah untuk kita. Yang hakikatnya kita tak tahu. Dia baik untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu suka suatu perkara tapi dia tak baik untuk kamu. Dan wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan barangkali kamu tak suka sesuatu tapi dia baik untuk kamu. Kita tak suka kan? Siapa suka keadaan yang macam hari ni? Kan, pergerakan kita terbatas, nak pergi ziarah ayah kita, mak kita di kampung dan sebagainya, tersekat, tertekan. Kan? Tak boleh. Tapi dia hakikatnya baik untuk kita. Cumanya kita tak merenung, kita tak berfikir. Semuanya adalah semua. Jadi orang beriman, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Benda ni kita ulang selalu supaya motivasi diri kita. Sungguh pelik urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya baik. Kena musibah baik. Pelik kena musibah baik. Apa benda? Ni orang tak beriman dia kata baik apa benda lah. Orang yang tak beriman, orang yang jahil tadi maknanya, yang jauh daripada agama, jauh daripada ilmu, dia akan kata, apa musibah ni baik? Apalah cakap macam tu? Mana ada musibah baik? Kita kata, kamu guna cek iman kamu. Cek agama kamu. Macam mana kamu dengan agama kamu? Kan? Bila ditimpa musibah, maka dia kata, Rabbi ahanan. Kan? وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ada pun manusia ni bila Tuhan berikan kenikmatan, Allah berikan kenikmatan kepada dia, keseronokan, kemewahan, dia kata Tuhanku telah muliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Apabila Allah Ta'ala uji dia dengan ujian, Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Yang sebelum ni rezeki melimpah ruah. Rezeki datang daripada merata penjuru. Banyak sangat. Rezeki kesihatan, rezeki apa lagi, macam-macam. Okay. Lepas tu bila Tuhan sempitkan rezeki dia, Allah tarik, Allah nak uji dia. Kan? Hak banyak jadi sikit.
Dulu boleh banyak lah ni pasal apa? Boleh sikit lah. Dia kata Tuhan nak apa? Nak hinakan kita. Rabbi ahanan. Tuhan tinggalkan kita, Tuhan tak pedulikan kita. Tuhan hinakan kita, Tuhan rendahkan kita. Dia kata macam tu. Ya, kalla, tidak sama sekali Tuhan kata. Bal la tukrimunal yatim. Kan? So, dan sampai ke akhir ayat. Jadi orang beriman tadi maknanya inna amrahu kullahu khair. Seluruh kehidupan dia semuanya baik. Kena musibah baik, kena dapat kebaikan pun baik. Dua-dua baik, sabar. Begitu. Jadi maknanya kita sekarang menghadapi ujian. Allah Ta'ala nak suruh kita bersabar dan kita tak tahu sampai bila. Siapa boleh tahu masa depan? Siapa pun tak tahu masa depan. Kan? Vaksin pun tak boleh dapat lagi. Nak hilangkan virus Covid ni kan? Macam mana nak tahu masa depan? Wallahu Ta'ala a'lam. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Cumanya kita ni ada pengharapan terhadap Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan hidup di dunia dan di akhirat, dan kita berdoa dan terus berdoa dan bersabarlah, berdoa dan bersabar supaya Allah Ta'ala buka kepada kita jalan pelepasan dunia dan akhirat ke arah kebaikan dan keselamatan. Baik. Jadi hadis juga menjelaskan tentang masalah perkara keimanan. Apa dia perkara keimanan? Bahawa kita orang beriman, kita wajib mengakui, wajib menerima bahawa syurga dan neraka tu dah ada. Syurga dan neraka itu kedua-duanya telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan mana dia sedang menanti ahlinya. Syurga dan neraka kedua-duanya adalah makhluk, dan Allah Ta'ala bila Allah ciptakan syurga dan neraka, Allah Ta'ala tuliskan ke atasnya tidak binasa lah, kekal. Ya kan? Bila berlaku hari kehancuran alam, syurga neraka binasa tak? Tak binasa. Ya kan? Begitu juga arash Allah Ta'ala yang Allah ciptakan, bahawa Allah tetapkan bahawa mereka tidak binasa. Jadi berlaku kiamat kan, hari kehancuran alam. Syurga alam lah, syurga alam makhluk. Apa dia alam? Alam ni maknanya masih Allah, apa yang selain daripada Allah Ta'ala, tapi dia tidak binasa. Begitu juga neraka pada hari kiamat, dia tak binasa. Daripada diciptakan sekarang tu ada kan, dan setiap Ramadan disebut kepada kita oleh Nabi SAW bahawa pintu syurga tu dibuka kan. Maknanya bila lagi time pintu syurga dibuka? Ketika kita berwuduk dan kita maknanya mengucapkan doa selepas wuduk tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka akan dibuka untuk kita ke 88 pintu syurga. Maka disuruh masuk ikut mana pintu yang kita kehendak nak masuk. Amalan sikit je. Amalan ringkas je. Tapi tak ada taufik, tak boleh buat, terlupa. Okay? Lepas wuduk terus tak baca doa. Kan? Sebab apa? Sebab tak ada taufik daripada Allah Ta'ala. Bila Allah beri taufik kepada kita, kita akan baca, kita akan ingat. Kan? Gitu. Jadi maknanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Demikianlah kelebihan yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian hadis yang ke-413. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man jaa'a bil hasanah falahu 'ashru amsalha aw azyadu wa man jaa'a bis aw azidu kan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfiru wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. Rawahu Muslimun. Mana hadis? Hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wahyu turun kepada Nabi SAW. Hadis qudsi ini bukan Al-Quran. Dia hadis. Dan tidak disyaratkan
periwayatan dengan cara yang mutawatir. Dia ada hadis yang dhaif, dia ada yang sahih, dia ada yang palsu. Yang direka-reka hadis qudsi tadi. Dia Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah kata pada Nabi SAW, maka Nabi khabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum sampai kepada kita hari ini. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan dengan satu kebaikan. Sebutlah satu kebaikan. Daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar kebaikan. Sekecil-kecil kebaikan apa dia? Imatatul adha 'anit tariq. Kan? Kita sisihkan perkara yang menyakiti daripada jalanan. Ada batu tengah jalan kan, kalau kita ada peluang, ada kesempatan, maka kita sisihkan benda yang membahaya tadi kan, daripada orang ramai. Itu kita kata dia panggil adnaha lah. Kan? Yang paling tingginya adalah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Jadi barang siapa yang melakukan dengan satu kebaikan, apa dia satu kebaikan? Contohnya baju kopi kawan kita kan, baju kopi, tuang kopi. Ini satu kebaikan. Jangan kita pandang remeh kebaikan tadi. Kita tak ingat apa rupanya. Mungkin dengan sebab bancuh kopi, tuang yang kopi ke orang tadi, dengan sebab tu Tuhan nak masukkan kita ke dalam syurga. Bukan dengan sebab kita pergi haji sampai 3 kali. Mungkin. Kita tak tahu. Mungkin dengan sebab kita tengok ada kucing kan patah kaki tepi jalan, kita pun angkat ubah tak tepi kesian kat dia. Mungkin dengan sebab tu Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan satu sebab yang kita sendiri tak tahu. Allah Maha mengetahui. Dan dia yang menghendakinya. Kita tak tahu. Jadi la tahqiranna as-saghirata. Jangan kita pandang remeh benda yang kecil-kecil ni kan. Sama ada dosa ataupun pahala. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Kita minta Allah Taala jaga kita dunia dan akhirat lah. Kan? Daripada tergelinciran dan kesilapan tadi. Falahu 10 amsalha. Maka dia akan dapat 10 kali ganda. Subhanallahil azim. Satu kebaikan yang kita buat. Satu kebaikan. Okay? Allah ganda dengan 10 kali ganda. 10 kali ganda tu besar mana? Tak tahu kita. Besar tempat ni ke? Besar kita panggil istana negara ke? Besar mana ke? Kita tak tahu. Tapi yang kita tahunya Allah Ta'ala ni maha kaya yang tak terkira lah. Okay? Yang mempunyai kurniaan nikmat yang maha besar. Wa in tuhsuha. Kan? Mana ya? Apa nama? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Tuhan, kamu tak boleh nak kira. Banyak sangat. Jadi Allah bagi nikmat, kelebihan, pahala-pahala yang berganda-ganda ni. Kita pun tak tahu besar mana. Ya, tak tahu besar mana. Kadang-kadang Nabi beritahu besar bukit Uhud. Qirat. 1 qirat, 2 qirat. Besar pahala tadi kan. Wah, gitu. Jadi sampai kita ni tak tahu kadang-kadang apa pahala aku buat lah. Macam kita cerita hadis yang orang yang buat dosa banyak sampai pahala tak ada tu kan, 99 daftar amalan dia. Satu daftar tu maknanya sejauh mata memandang banyak kejahatan saja. Sampai dia rasa jahanam lah, tak ada lah, habis lah. Tapi dengan rahmat, kemurahan Allah Ta'ala tadi, Allah kata ada. Apa dia? Dia tak syirik dengan Tuhan. Dia sebut di mana dia beriman dengan Allah Ta'ala dan dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala tadi. Allah ampunkan segala dosa dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga tadi. Maknanya itu hak Tuhan lah. Orang yang mati dalam keadaan dia tu beriman kepada Allah, besar mana dosa tu, maknanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Tak boleh tanya, ya Allah, pasal apa dia ni boleh, kau ni tak boleh? Pasal apa dia ni boleh selamat? Sedangkan dia tak pernah buat baik langsung. Yang ni dia buat baik dia banyak-banyak, dia silap sikit dah. Semua ke jahanam, ikut suka Tuhan lah. Allah Ta'ala akan la yus'alu amma yaf'alu. Kan? Allah tak ditanya tentang apa yang dia buat, ikut suka dia. Tapi dia dah janji dah, orang kafir memang dia bubuh dalam neraka jahanam kekal abadi lah. Hak tu dia tak menyalahi janji Allah Ta'ala tadi. Begitu. Kemudian Allah Ta'ala kata, untuk dia 10 kali ganda, au azid, ataupun aku nak tambah lagi. Terpulang pada Allah. Kita ingat 10 kali ganda, tengok Tuhan bagi banyak lagi. Ya, sebab Allah fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia akan lagi. Apa dia nak kisah? Apa dia nak kisah? Kan? Begitu, kita yang kena kisahnya.
Kita yang kena kisah kan. Macam mana lah aku buat ni Allah kan. Apa aku buat ni terima tak kah? Kan pahala-pahala ni. Campur habis semua dah jadi rojak pasembur kan. Dosa pun banyak, pahala pun ada tapi tak tahu. Pahala tu jadi pahala ke tak kah? Hak kita duk bimbang ni. Kan hak dosa tu memang dosa lah. Hak pahala tu, hak kita duk buat tu, adakah dia jadi pahala juga? Ataupun di dalamnya ada unsur-unsur yang boleh unsur-unsur yang boleh menghakis dia macam kelorok tadi. Dipadam habis, buat pahala terpadam, buat pahala terpadam. Tapi kalau dosa tak bimbang lah. Ini. Jadi Allah kata wa man jaa bi sayyi'ati, barang siapa yang buat satu dosa. Buat satu dosa. Jadi hadis ni bukan nak suruh kita buat dosa. Jadi mana Tuhan nak cerita kat kita bahawa kita ni memang pendosa. Kita ni memang pendosa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu nak sucikan diri kamu. Memang kamu ni manusia. Manusia ni memang dia sentiasa ada dosa. Allah kata dah. Ya, dan Nabi SAW pun katalah kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam ni memang banyak. Khatta'un ni banyak buat salah. Banyak buat dosa. Tak lari. Ya. Jadi fajaza'u sayyi'atun mithluha. Maka balasan satu dosa, maka dia buat satu kejahatan, dia dapat satu dosa lah. Ataupun Tuhan kata, ataupun aku ampunkan dia. Subhanallahil azim. Kan, ghufranak, kan. Jadi begitu. Mana buat satu dosa dapat satu dosa saja, ataupun Tuhan kata aku hapuskan dia. Subhanallah. Jadi kita semata-mata istighfar sajalah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan semata-mata kita ambil wuduk. Air wuduk kita yang menitis daripada anggota wuduk tadi, menitis gugur bersamanya dosa kita. Mana dosa kecil lah. Dosa besar berhajat kepada taubat. Taubat macam mana? Istighfar lah. Dia ada syarat dia, menyesal. Menyesal, ya Allah, tak mau buat dah ni. Menyesal sungguh ni, dosa besar. Kan? Tinggal, tak buat dah. Berazam, tak mau buat dah, berazam, tak mau buat ni. Kan? Ada syarat taubat daripada dosa besar. Menyesal, meninggalkan dosa besar, berazam untuk tidak mengulanginya. Ini yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, senang dia. Allah Ta'ala hapuskan anytime. Kita minta terus dia hapus. Kita minta terus dia hapus. Dia padam. Sebab tu kita jangan lupa beristighfar kepada Allah Ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang kan. Yang maknanya di dini hari, waktu dini hari kan, dekat nak pagi, beristighfar kepada Allah Ta'ala, sifat orang-orang beriman kan. Wa hum yastaghfirun wa fil ashari wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun kita baca penghulu istighfar. Penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita hafal yang tu dan kita faham makna dia. Minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kita. Baik. Wa man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekatkan, berusaha nak dekatkan diri dia kepada aku dengan sejengkal. Maksudnya dia buat amalan kebaikan sikit. Nak pahala hari ni ya. Tengok ada orang lalu jalan kaki, kita naik motor. Ada orang jalan kaki, ni pahala hari ni. Bang, naik bang. Nak pergi mana? Nak pergi turun bawah tu. Naik belakang. Dapat pahala ni. Dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala sejengkal dengan amalan yang sedikit lah. Sejengkal ni. Kan? Maksud sejengkal ni dengan amalan yang sangat sedikit. Tengok kawan dia senyum. Senyum. Kadang apa senyum tu dia nak pahala. Dia senyum tu dia nak pahala. Kawan dia apa senyum? Nak pahala. Kan? Sebab nanti kita jumpa kawan muka berseri senyum dapat pahala. Oh ya kau? Kan? Senyum saja. Kadang apa? Boleh pahala. Dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang mudah-mudah, ringan-ringan ni. Apa lagi? Amalan-amalan yang kita kata yang kecil tapi pahalanya sangat besar.
Subhanallah, zikir. Kan? Subhanallah tamla'u al-mizan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Sampai sebut subhanallah wa bihamdih ya. Macam gitu. Dekatkan diri dia kepada Allah sejengkal. Amalan lisan ke, kan? Ataupun tengok baca Al-Quran kan, ambil tadabbur ayat kau tengok ni, tengok satu ayat lah. Tengok satu ayat setelah kan ni. Tak larat tengok banyak-banyak. Tengok tadabbur, menghayati satu ayat. Contohnya, gitu. Tak kisahlah dengan apa amalan pun, dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala tadi dengan sejengkal. Maka Tuhan kata apa? Taqarrabtu minhu zira'an. Tuhan kata aku bagi lebih lagi. Maksud bila dia dah usaha untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan amalan yang sedikit, Allah Ta'ala akan buka taufik kepada dia tadi. Allah akan dorongkan dia. Ya, dengan buat dengan pahala yang lebih banyak. Sebab tu amalan sedikit, pahala banyak. Nampak tak? Pahala tu daripada sisi Allah Ta'ala. Amalan tu daripada sisi hamba dah. Allah Ta'ala tidak mengambil kelebihan daripada amalan hamba. Kita buat amalan sedikit kan. Jadi maknanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sejengkal. Tapi Allah bagi pahala banyak. Tak terhingga, tak terhitung. Maka itu Allah dekatkan diri dia kepada kita dengan sehasta. Sejengkal jadi sehasta. Pahala banyak. Tuhan ni maknanya Allah Ta'ala Maha Kaya. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sehasta, maka Allah kata aku dekatkan diriku kepadanya dengan sedepah. Sedepah. Okey. Barang siapa yang datang kepada aku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Harwalah ni jalan cepat. Okey. Barang siapa yang datang menemuiku, wa man laqiyani, laqiyani fi'il madhi, laqiya fi'il madhi, mana past tense. Tapi pasal apa Tuhan kata siapa kan telah jumpa aku, mana mati lagi, tak mati lagi pun. Kiamat pun tak lagi jumpa Tuhan bila. Ini maknanya bukan fi'il perbuatan tu, fi'il perbuatan telah lalu past tense, tapi makna dia takkid, pasti. Kan? Barang siapa yang dia pasti dia bertemu dengan aku, tak ada siapa yang boleh kata dia tak mau jumpa Tuhan lah. Dia tak akan jumpa Tuhan lah. Tak ada siapa yang boleh kata. Semuanya akan pergi, kan? Untuk menghadapi Rabbul Jalil Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tadi. Kan? Barang siapa yang dia jumpa aku, dia membawa sepenuh bumi dosa. Bukan nak suruh orang buat dosa. Orang depan kata, apa ni kita boleh buat dosa banyak. Bukan lagu tu. Kan? Tapi nak cerita tentang pengampunan Allah Ta'ala tadi. Jadi kita ni bimbang. Kut dosa yang kita buat tak terampun. Okay? Kita minta ampun, Tuhan ampunkan. Lepas tu kita buat dosa pula. Mati di atas dosa. Wala'iyadzubillah. Su'ul khatimah. Jadi begitu. Maknanya, dia datang bertemu aku dengan membawa sepenuh bumi dosa. Dia tidak menyekutukan aku dengan suatu pun. Maknanya tak ada syirik. Tak syirik. Okay? Macam orang yang bunuh 100 orang ni. Bunuh orang ni bukan dosa kecil ni. Dia bunuh seorang macam bunuh semua manusia atas muka bumi. Dosa ni, tu dia. Tapi hak ni pergi bunuh 100 orang. Itu pun Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Okay? Allah ampunkan dia. Dan dia tak menyekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata aku akan berjumpanya dalam keadaan membawa sepenuh bumi juga pengampunan. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa tadi, dosa orang yang tidak syirik. Jadi pengampunan ni terpulanglah pada Allah. Allah nak siksa dia dulu ke, lepas tu Allah masukkan dia ke dalam syurga ke, tak kisah lah. Itu hak Tuhan, hak Allah Ta'ala. Maknanya orang yang sebut la ilaha illallah tadi, mati dalam keadaan sebut la ilaha illallah, maknanya dia pasti akan masuk syurga. Tak bermakna dia tak masuk neraka dulu. Tak bermakna dia tak masuk neraka dulu. Kan? Sebab dia ala ma kana minal amal. Tengoklah amalan dia macam mana. Ada juga orang yang dia tadi Tuhan tak masukkan dia dalam neraka. Tapi siapa? Adakah kita macam orang tu? Kita pun tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita kena mengharap. Ni bab yang kita baca malam ni mengharap ni. Mengharap sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala ni supaya kita ni jadi di antara orang yang Tuhan padam terus dosa,
Tuhan tak seksa. Sama ada seksa kubur kan, seksa neraka. Kan? Mungkin kubur kena, dia neraka tak kena, kita tak tahu. Jadi kita minta dua-dua tak kena lah. Seksa ni bukan main-main. Macam kita tengok, kalau orang hadut seksa orang tu pun kita kata, tu pun teruk lah. Tapi seksa Tuhan tak terperi lah. Tak terperi. Jadi macam mana pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya jauhkan kita daripada seksa. Kan, sama ada seksa dunia ke, seksa alam barzah ke, seksa akhirat kan, minta dijauhkan. Kan? Gitu. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa macam tu. Kemudian pengajaran hadis sedikit maknanya. Hadis ini menjelaskan hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan hadis ini menetapkan bahawa Allah Ta'ala tu datang. Ada sifat datang bagi dia. Yang layak bagi kebesaran dia. Jadi, kepala otak kita ni, manusia ni kepala otak dia bila sebut datang ni apa dia? Bila dia datang, sana kosong lah. Tempat dia kosong lah. Itu kepala otak manusia. Itu akal kita. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak boleh fikir macam tu. Macam Allah Ta'ala turun ke dunia, ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Habis itu bila turun atas kosong kan, apa kata? Itu kepala otak kan. Tak boleh fikir macam tu. Tapi nak fikir macam mana? Jangan duk fikir lah. Puak-puak ahlul kalam ni kepala otak dia pun bengong. Kan? Dia pun nak kena fikir juga. Bab Tuhan mana boleh fikir. Allah kata macam tu sudah lah. Kan? Tu dia. Dia berkata habis tu Tuhan ni maknanya kalau kan bumi ni berpusing kan, sekarang ni kita kata Tuhan langit di atas kan, tu di atas. Jadi kalau bumi pusing pula, kita sana mana, Tuhan di bawah kita. Kepala otak dia ni, orang ni kena ambil pelepah kurma, jangan ambil pelepah nyok tak ada heran, buah pelepah kurma atas kepala dia. Buah ahlu kalam ni macam Imam Syafi'i kata, orang macam ni dia kata kan, aku bubuh buah kepala dia dengan pelepah kurma. Baru dia tahu berdarah lah pelepah kurma ni duri. Kan? Macam pelepah sawit tak teruk sangat duri dia. Pelepah kurma teruk lagi. Dia punya duri tu tajam tu. Daun dia tu tajam. Kena hak tu baru dia hilang bengong tadi. Macam Umar dipukul siapa dah seorang tu? Umar lupa tu. Dia pukul seorang tu yang hadut pening kepala bak Qadar tu kan. Subair duk pening kepala kan. Macam mana bak takdir. Dia kata hamai ni. Dia bubuh dengan pelepah kurma kepala kawan tu berdarah darah. Dia kata macam mana? Okey lah dia kata. Hilang lah serabut kepala ni. Baru kenal tu pokok ahlul kalam ni macam tu. Kan pokok ni. Tu dia. Habis. Jadi maknanya kita sampai di stasiunnya. Dia moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi faedah dan manfaat daripada dua hadis yang kita baca ini pada malam ni. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.